So ramai fans Black Clover ni ada perasaan yang tidak menentulah terhadap Julius Navacrono ni. Okey, ada buruk sangka terhadap kita punya Wizard King ni. Dan ada yang kata Julius ni sebenarnya adalah dalang yang sebenar-benarnya. Maksudnya Julius ni sebenarnya jahat lah. Okey, Julius ni antagonis lah kiranya. Dan ada juga yang menidakkan benda tu. Ada yang kata Julius ni tak jahat pun, dia baik je. So dekat sini dalam video ni aku akan bagi tahulah beberapa poin penting yang berkenaan spekulasi-spekulasi yang menimpa si Julius ni. So ini hanyalah sekadar teori je lah. Baik, poin pertama yang mengatakan Julius ni villain ataupun sebab pertama adalah Julius punya personality tu sendiri. Dia punya perwatakan tu agak suspicious lah, agak mencurigakan. Sebab tak nampak sangat macam mana perwatakan sebenar si Julius ni. Kadang-kadang dia jadi nerd kan, kadang-kadang dia jadi macam childish, dan kadang-kadang dia serius. So perwatakan dia ni macam tak menentu lah. Dia tak ada strong personality yang menjadi sebuah identiti diri dia. Kalau kita tengok Asta contohnya, dia jenis yang energetic, dia suka menjerit-jerit macam tu. Dan kalau you know, dia cool je kan, dia serius je selalu, jaranglah dia senyum. Tapi Julius ni macam mana? Macam mana si Julius ni? Kita tak dapat detect tahu dia punya perwatakan tu macam mana. So itu poin pertama lah yang mencurigakan. Dan poin yang kedua pula ialah berkaitan dengan Yami dan juga William. Seperti yang kita tahu, Yami dan William ni dia jadi target Dark Triad untuk dijadikan korban untuk ritual pokok Qliphos, untuk buka pintu devil tu. Jadi apa kaitannya dengan Julius? Kaitannya ialah Julius sebenarnya merekrut Yami dan William untuk join Magic Night ni supaya mereka berdua ni akan dijadikan sebagai korban dalam ritual pokok Qliphos tu. So maksudnya Julius ni sengaja ambil Yami dan William ni sebab dia nak jadikan korban macam tu. Lagipun kalau korang tengok, Julius ni dia memang berminat sangat dengan Magic William dan juga Magic si Yami ni. So berkemungkinan lah yang Julius ni dah plan untuk jadikan William dan Yami ni sebagai korban untuk buka pintu underworld tu. Sebab itulah dia sengaja rekrut dua orang ni. So poin yang ketiga pula, reason yang ketiga ialah semasa Julius lawan Patri tu, Julius ni dia tak nak mencederakan ataupun dia tak nak bunuh Patri pada masa tu, sebab dia tak nak apa-apa terjadi pada tubuh William lah. Okey, sebab masa tu kan William dan Patri ni dia orang kongsi tubuh yang sama. Jadi kalau kita tengok secara kasarnya, Julius ni baik lah kan, sebab dia tak nak cederakan tubuh William. Tapi kalau ditengok lebih dalam lagi, boleh jadi niat sebenar Julius ni adalah dia nak William tu hidup-hidup, sebab dia nak gunakan William untuk jadikan korban untuk buka pintu underworld tu. Lagi satu, kalau korang ingat lah, okay, masa awal-awal Dark Triad diperkenalkan, diorang ada kata yang diorang ni kena tunggu 6 bulan ataupun setengah tahun untuk persediaan. Dan masa tu Zenon pun hairan lah, kenapa pula kena tunggu 6 bulan macam tu. Dia tanya si Dante tu lah. So sebenarnya yang berlaku semasa 6 bulan yang diorang tunggu tu adalah kejadian F Reincarnation yang masa F Arc tu. Sebab semasa kejadian F Reincarnation itulah tubuh William ni akan terpisah daripada Patri. Jadi ada kemungkinan bahawa Dark Triad ni dia sengaja tunggu pada tempoh tersebut sebab dia tunggu si Patri ni berpisah daripada William. Sebabnya kalau ada dua jiwa dalam satu tubuh, okey, Patri dan William ni, so diorang ni boleh tukar-tukar jiwa diorang lah. Kejap-kejap jadi Patri, kejap-kejap jadi William. Jadi bila benda tu berlaku macam tu, ritual pokok Qliphos tu untuk buka pintu underworld tu tak akan jalan lah. Benda tu akan rosakkan perancangan mereka lah. Jadi bila benda tu dah settle, bila Patri dah pun berpisah daripada tubuh William, barulah diorang dapat pergi colik dan ambil William dan jadikan sumber ataupun korban untuk ritual pokok Qliphos tu. Tapi apa kaitannya benda ni dengan si Julius? Okey, kaitannya ialah berbalik kepada Julius lawan Patri tadi. Julius ni sebenarnya berpura-pura kalah untuk dia bagi laluan kepada F Reincarnation ni berlaku. Sebab kalau dia hentikan Patri pada masa tu, jadi rancangan untuk memisahkan Patri dengan William ni akan gagal lah. So itulah sebabnya mengapa teori mengatakan bahawa Julius ni sebenarnya dia ada kaitan juga dengan perancangan Dark Triad ni. Lagipun kalau diikutkan, Julius sendiri dah bagi tahu Patri semasa dia orang lawan tu, Julius kata dia dah tengok masa depan Patri dan Patri tak boleh kalahkan dia. Even Yami pun pernah katalah yang Julius punya prediction ni, ramalan si Julius ni
selalu tepat. So kenapa pula dia cakap Patri tak boleh kalahkan dia? Sebab dia dah tengok masa depan Patri. Tapi dah kenapa pula lepas dia cakap macam tu, dia kalah, dia kena tikam dengan Patri. So benda tu tak lain tak bukan, melainkan si Julius sebenarnya sengaja mengalah ataupun berpura-pura kalah untuk bagi laluan kepada F reincarnation itu berlaku. Jadi poin keempat mengenai magic si Julius ni. Seperti yang kita tahu, magic Julius ialah time magic. Dan ada satu lagi iaitu transformation magic, yang dia boleh transform ataupun berubah jadi makcik tua tu. So Julius ni ada dua jenis magic ke? Sebab kebiasaannya seorang mage ni hanya akan ada satu jenis magic. Jadi untuk seseorang tu ada dua jenis magic yang berlainan, dia mungkin sama ada dia adalah hybrid. Okey, macam Charmy tu kan dia adalah hybrid dwarf dengan manusia, ataupun dia adalah modification magic macam si Mars tu, ataupun seseorang tu adalah devil host ataupun devil possessed. Antara tiga kategori ni, ramai yang percaya ataupun ramai yang berandaian Julius ada dua magic, time magic dan transformation magic ni adalah sebab dia ada kaitan dengan devil. Mungkin dia adalah devil possessed lah. Okey, dalam dunia devil, dunia underworld tu, ada tiga devil tertinggi lah yang menjadi pemerintah. Okey, tiga devil yang paling tinggi, iaitu yang pertama devil of gravity, iaitu Lucifero. Kedua devil of space, iaitu Beelzebub, devil si Xenon tu. Dan ketiga ialah devil of time. So devil of time ni kita belum tahu lagi lah siapa. Jadi fans of course lah mula berandaian bahawa time magic milik Julius ni adalah merupakan magic daripada devil of time. So bermaksud Julius ni berkemungkinan dia adalah devil possessed, ataupun kalau tak devil possessed pun dia just ada kaitan lah dengan devil tu. Jadi kalau Julius ni ada kaitan dengan devil of time, maksudnya dia ada persamaan lah macam keluarga Gordon. Okey, keluarga Gordon yang ada sedikit kaitan dengan curse magic si Magicula tu. Sebabnya macam Dorothy beritahu, kesemua curse magic berasal daripada Magicula. Basically Magicula ni ialah bapa ataupun ibu kepada kesemua curse magic ni. So siapa-siapa yang ada curse magic ni, so dia sebenarnya ada kaitan lah dengan Magicula. Jadi mungkin benda ni pun sama dengan Julius, which is time magic si Julius ni berasal daripada devil of time. Jadi dia berkait dengan cara macam tu. Ini mungkin je lah, okay? Ini hanyalah teori. Tapi kalau time magic tu memang betul-betul magic milik dia, macam mana pula dengan transformation magic tadi? Itu yang menjadi persoalannya. So dekat sini ada dua kemungkinan lah setakat ni. Yang pertama, transformation magic tu adalah daripada magic items ataupun daripada magic tools yang Julius guna je. Yang kedua, kemungkinan transformation magic itu adalah magic sebenar si Julius. Dia adalah magic asal si Julius ni. Jadi maksudnya time magic, magic masa adalah magic daripada devil. Dia bukannya original magic si Julius ni. So bila macam tu bermaksud Julius ni devil possessed lah. Okay, magic asal dia adalah transformation magic dan dia dapat guna magic devil iaitu time magic. So itu adalah teorinya. So poin kelima, okay, reason sebab kelima pula ialah